Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi pembelajaran kita hari ini iaitu untuk modul Server Essential di bawah kursus SKM tahap 3. Dalam bidang teknologi maklumat, dalam topik ini kita akan memfokuskan kepada pemasangan sistem pengendalian server dalam persekitaran sebenar ataupun persekitaran maya iaitu visual yang merupakan sebahagian daripada modul C02 iaitu Server Installation. Dalam modul ni kita akan fokuskan kepada 4 bahagian iaitu persediaan sistem dalam keperluan perkakasan, memasang sistem pengendalian seperti Windows Server dan juga ujian fungsi asas selepas pemasangan. Dan akhir sekali kita akan menyediakan laporan pemasangan. Hari ini kita akan memfokuskan kepada pemasangan sistem pengendalian sistem operasi server. Pertama sekali adalah apa yang kita perlukan adalah file ISO Windows Server. Di sini kita akan menggunakan Windows Server 2022 dan juga virtual machine iaitu VirtualBox yang akan menjadi medium untuk kita install server. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan ISO iaitu ISO server. ISO untuk Windows Server. Boleh masuk ke Microsoft website dan pergi ke All Microsoft. Kemudian kita boleh terus cari ke Windows Server 2022. Dan sebenarnya boleh tekan Windows Server 2022. Kita try Windows Server trial sahaja untuk 180 hari. Ni akan Windows Server ni akan expired selepas 180 hari. Ini hanyalah untuk tujuan simulasi. Dekat sini kita pilih ISO yang standard untuk standard installation lah for server. Khususnya kita pilih yang 64 bit edition. Kita boleh pilih 64 bit edition. Alright, ni adalah ISO server yang sudah selesai saya install, download sebelum ni. Selanjutnya kita masuk kepada VMware, Virtual Machine. Iaitu kita menggunakan Oracle, VMware. Alright. Dekat sini, ini adalah paparan Oracle Virtual Machine untuk VirtualBox Manager. Untuk create new installation ataupun new server, kita boleh gunakan dua cara iaitu dari machine, click machine and create new. Tapi kita juga boleh gunakan cara new dari quick access tool. Just click new. Lepas tu muncul yang ni create virtual machine. Kita kena create virtual machine. Seterusnya rename server, nama server kita mengikut keperluan lah. Windows Server 2022 ataupun anything mengikut soalan. Seterusnya folder. Kita kena create a new folder dalam kita punya local disk ataupun dalam hard disk kita. New folder ni bertujuan untuk menyimpan segala maklumat atau data server kita. Ni kira macam hard disk server kita. Seterusnya kita pilih seterusnya kita pilih ISO image yang kita sudah download tadi. Just klik. Masukkan. Kemudian, pastikan dekat sini kita edition, pastikan keluar Windows Server 2022 Standard Version.
So dekat sini dia depends dengan ISO yang kita download. Okay, klik skip. Kemudian, okay. Okay, dekat sini dia bagi tahu juga type Windows kita apa, iaitu Microsoft Windows. Ini kalau kita gunakan Debian, so dia akan keluar Debian. So untuk version tu dia bergantung kepada apa yang kita download lah, install. ISO, maksud saya ISO yang kita install. Okay. Terusnya boleh teruskan. Next. Okay, yang ni tukar RAM memori, kita kena tukar RAM, size RAM kepada 4GB, iaitu samaan dengan 4098 MB. 8 MB. Dan tetapkan bilangan prosesor ataupun CPU kepada 2. Ini adalah minimum requirement untuk server hardware. Untuk storage, okay, next. Okay, saya tukar. Next, ni adalah untuk storage hard disk virtual kita. So kita tetapkan kepada 100GB, kemudian kita tetapkan kepada 100GB, kemudian kita next, and ini adalah ringkasan konfigurasi kita. So kita boleh klik terus klik finish. Okay, double check dulu, pastikan configuration kita betul untuk ni, and then klik finish. Okay. Server kita selesai dikonfigurasi. Maksudnya ni macam kita punya PC. So ni PC kita. Windows Server 2022 ni adalah PC kita. Untuk kita run ISO yang ada dalam server tu, kita run, kita kena tekan setting. Okay. Okay, and then kita boleh start. Start kita boleh right click ataupun boleh start terus dekat butang start ni. Okay. Terusnya, okay, akan muncul Windows ni. So Windows ni akan muncul. Loading, dan ini adalah paparan normal yang kita nampak jika kita install Windows, Microsoft Windows 10 ataupun anything. So ni untuk default kita pilih English US untuk kesemua dari language, time and keyboard. So kita gunakan US punya setting. Kemudian boleh next and install now. So di sini okay, dekat sini kita boleh buat pemilihan operating system. So macam mana interface yang kita pilih, sama ada Windows Experience, Desktop Experience ataupun CLI, iaitu Command Line Interface. So di sini kita pilih interface kita lah. So normally kita akan pilih Desktop Experience sebab senang untuk user friendly lah. Okay, next. Mari kita next. Seterusnya, just check, tick the I accept for. Kat sini kita accept untuk terma dan syarat untuk Microsoft Software License lah. Okay, untuk installation yang type installation, kita ada dua option, iaitu upgrade dan juga custom. So untuk upgrade ni, kita sudah ada Windows Server, kita sudah install server, dan kita nak bahasa Melayu lagi.
Okey, untuk type installation ni, kita ada 2 type iaitu upgrade dan custom. So, untuk upgrade ni, kita sudah ada server asal dan kita upgrade kepada another server, another grade. Contohnya server asal kita 2019 dan kita pasangkan server 2022. So, dekat sini kita kena backup kita punya data lah sebelum buat ni. So, untuk first installation kita akan pilih custom installation. So, kita okey, seterusnya ini adalah pembahagian partition. Sorry ya. Okey, seterusnya ini adalah pembahagian partition di mana kebiasaannya kita akan membuat bahagikan kepada 2 partition. First partition adalah untuk OS dan second partition untuk data kita, dan boleh buat juga sampai 3 partition sebagai tempat sebagai backup. So, untuk create partition kita klik pada new, kemudian okey, kita boleh terus next. So, kita tidak perlu buat partition. So, ini hanyalah installation. Okey, kita perlu menunggu proses installation operating system selesai sehingga finish up. Alright. So, biasa tunggu dekat sini memang agak lama sikit, bergantung kepada kita punya laptop macam mana, spek laptop yang kita gunakan atau spek PC yang kita gunakan. Alright. Seterusnya, okey, restart, server akan restart. Alright. So, dekat sini just follow, kita kena tekan any key untuk boot the ISO image. Alright. Okey, kita tunggu sampai dekat sini normal setting untuk default setting untuk first installation, username memang akan administrator dan password kita boleh tekan macam ni untuk masuk. So, boleh pergi input, kemudian pergi tekan insert, control, alternate, delete. So, kalau dekat keyboard kita boleh tekan terus juga control, alternate, delete. So, masukkan password. Okey. So, inilah server kita. Server. Okay, so dalam video ni kita telah berjaya download dan install Windows Server 2022 dalam Oracle VirtualBox. So, bersih percubaan ini sah selama 180 hari sahaja. Untuk pengguna jangka panjang, dinasihatkan untuk dapatkan lesen yang sah. Kita boleh cuba masing-masing. Okay, sekian, terima kasih. So, untuk next class, kita boleh cuba untuk configure pula server. Sekian, terima kasih. Dan untuk next class pula, kita boleh cuba untuk configure service server yang ada dalam server ni.